A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Apa khabar para penonton? Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah anda kembali bersama-sama dengan saya pada pagi ini untuk sama-sama kita membicarakan, mendiskusikan tajuk yang sama-sama saya rasa cukup menarik untuk kita bincangkan, iaitu luruskan softmu. Luruskan softmu untuk pagi Selasa 25 Julai 2023 bersamaan 7 Muharram 1445 Hijri. Dan saya rasa masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram kepada seluruh para penonton Tanyalah Ustaz walau di mana jua anda semua berada dan anda sedang menyaksikan siaran pada hari ini untuk topik luruskan softmu. Anda juga boleh menonton kami, mengikuti kami siaran pada hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Jangan lupa untuk sebar luaskan siaran kita, sama ada yang menonton di FB Live ataupun yang mengikuti di TV3 ataupun TV9. Terus kekal sehingga jam 8.30 pagi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati siaran kita pada hari ini. Baik, dan sebagaimana biasa untuk pagi Selasa ini kita tampilkan bintang ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi yang telah pun bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Lama tak jumpa. Masya Allah. Lama tak jumpa, baru je jumpa hari tu kan. InsyaAllah. Hari tu kita dah bicarakan doktor berkenaan dengan praktikal solat, juga solat untuk orang yang uzur. Hari ini kita nak sambung berkenaan dengan juga topik solat, iaitu dalam bab luruskan softmu. Dan kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang soalan dan kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, anda boleh hantarkan ataupun tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan juga boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda. Baik Ustaz, bila kita sebut tentang luruskan softmu, mungkin ada beberapa perkara penting sebagai mukadimah yang doktor nak kongsikan kepada para penonton. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izin, dengan kerahmatannya, dengan kasih sayangnya, kita diberikan peluang untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Dai Anas, kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah merahmati dan meredai kita semua. Amin, ya Allah. Dan kepada semua para penonton setia program Tanyalah Ustaz. Semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung hari ini. Kerana kita mempelajari dan mempraktikkannya, dan juga kita mohon kepada Allah semoga kita sentiasa dilindungi sehinggalah kita meninggal dunia, insya-Allah. Amin ya Allah. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang sangat penting dalam kita nak melakukan ibadah ni adalah ketepatan seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita mendapat ganjaran pahala berjemaah yang kita beritahu pada minggu lepas, antara untuk mendapat ganjaran berlipat kali ganda adalah dengan kita mendirikan saf. Maka kata para alim ulama, saf ini apa maknanya? Saf ni dalam bahasa Arab juga, dan bila diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah barisan. Akan barisan, macam kalau kita tengok pembarisan pada bulan kemerdekaan tu, ada barisan lurus saja. Jadi barisan itulah, tetapi yang membezakan antara barisan mereka yang tengah berkawat dengan barisan orang yang tengah mengerjakan solat, dia ada sedikit perbezaan. Perbezaannya adalah daripada segi apa yang sedang kita lakukan.
kata para alim ulama, daripada segi syaraknya adalah satu saf, satu barisan dalam solat akan terbentuk, iaitu untuk mengerjakan ibadah solat berjemaah yang mana terdapat padanya imam dan juga makmum. Dia tak boleh imam seorang. Kalau imam seorang macam mana dia solat, dialah imam, dialah makmum, dialah segalanya dia. Tidak. Dia mestilah terbentuk daripada solat berjemaah, mesti ada imam dan di belakang imam tu ada beberapa makmum. Dan makmum inilah yang akan membentuk satu saf, satu barisan, seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, apa kata Nabi? Sawwu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis salah. Ini sunnah dikatakan. Imam, kalau bila dia menjadi imam, dia sunnah untuk mengatakan ataupun menyebut hadis ini. Maka maknanya luruskan saf-saf kamu, barisan-barisan kamu, kerana meluruskan barisan itu termasuk dalam kesempurnaan solat. Min tamami solat. Maknanya kalau kita nak full mark, kalau kita, yalah, kalau exam mesti nak full lah. Jadi kalau kita nak markah yang penuh, maka kata para alim ulama, dengan menyempurnakan saf itu tadi. Dan ada satu lagi hadis Nabi SAW, kata Nabi, la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Jangan kamu berbeza-beza. Kerana ada orang yang hari ni bila mendirikan saf ni, dia rasa ada perbezaan. Ada rasa pangkat. Kalau pangkat ni dia mungkin jauh sikit. Sebab dia mungkin ada gelaran-gelaran tertentu, kedudukan, mungkin dia PhD, dia rasa orang yang tak berapa PhD ni jangan dekat. Jadi ini tidak berlaku dalam keadaan kita solat. Ini hebatnya Islam. Jadi kata Nabi SAW, dan ini juga sunat disebut oleh imam. La takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Jangan kamu berbeza-beza. Sebab tu kena rapatkan saf. Kerana apabila perbezaan itu berlaku, maka Allah akan beza-bezakan hati kamu. Akhirnya kamu akan bergaduh. Sedangkan masjid ini tempat untuk kita menyatu padukan, tetapi disebabkan kita berselisih daripada segi saf, daripada segi kedudukan, maka daripada situlah Allah akan membeza-bezakan hati kita yang akhirnya membawa pada perpecahan. Jangan ada gap langsung. Betul. Sebab bila kita ke masjid, Doktor, kita semua adalah hamba Allah yang sama-sama mengharapkan untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, Doktor, bila kita sebut tentang meluruskan ataupun luruskan safmu, pastinya kita nak yang terbaik. Semoga Allah Taala menerima solat kita, terutamanya solat secara berjemaah, walaupun kita hanya bermakmumkan seorang saja, tetapi itulah antara perkara yang Allah Taala bagi rezeki pada orang yang solat berjemaah, berbeza dengan solat secara bersendirian. Baik, Doktor, kita ada soalan yang pertama menerusi sahabat Facebook kita, Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baginda Rasul SAW bersabda, luruskanlah saf-saf kalian, kerana sesungguhnya merapatkan saf itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat, yakni berjemaah. Soalannya, Doktor, bagaimanakah untuk menyedarkan orang ramai tentang hadis ini? Perlukah Bilal membacakan setiap kali sebelum bermulanya solat berjemaah, terutama solat yang jemaahnya ramai, seperti solat Jumaat atau solat tarawih? Biar tahu, jangan keliru, Doktor. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut mengenai tentang merapatkan saf ni, maka kata para alim ulama, sunat untuk imam menyatakan seperti mana dalam hadis. Sama ada dia boleh menyebut hadis itu seperti mana riwayat Imam Muslim, dan saya yakin imam-imam semua menghafal hadis ini. Sawwu sufufakum, rapatkan saf. Tapi kalau kita sebut bahasa Arab, makmum kita orang Melayu, jadi mungkin dia tak berapa faham. Jadi nak memberi kefahaman, yang pertama imam ingatkan. Itu yang pertama, kata para alim ulama, imam ingatkan seperti mana Nabi SAW ingatkan. Maka pada ketika itu kita sebutlah rapatkan saf untuk menyempurnakan solat ini. Maknanya untuk nak melengkapkan, nak menjadikan kita punya solat ini mendapat ganjaran yang terbaik, maka dengan kita merapatkan saf. Itu nombor satu. Nombor dua, apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab ketika mana jemaah yang ramai, maka Umar akan menyuruh, sebab dulu mungkin mikrofon tak sama macam kita kan, sana mungkin suara mereka boleh dengar dan sebagainya, tetapi kata para alim ulama, apa yang berlaku, Umar akan menghantar wakil.
Dia lantik seorang wakil. Nampak betapa pentingnya soft ni. Walaupun sekiranya kita tidak merapatkan soft, ia tidak mencacat ataupun tidak menyebabkan solat kita batal. Sebab merapatkan soft ni adalah perkara sunnah, dia bukanlah wajib. Ini kata ulama. Sebab tu Umar, apa yang dilakukan? Umar akan menghantar orang untuk merapat-rapatkan soft. Ada wakilnya. Jadi kalau kita nak melantik setiap soft tu mungkin susah. Awak saya lantik jadi lihat. Mungkin susah. Sekarang ni dah mungkin senang. Dan kita punya di masjid-masjid ni sekarang ni dah mudah. Ada orang kata garisan kapet tu. Kita letak kaki kat kita atas tu, selesailah. Sebab apa? Sebab kapet tu memang dia dah ikut saiz normal lah. Melainkan kalau orang tu kakinya lebih besar daripada lebar. Jadi itu yang pertama. Kalau kita tengok pula Bilal. Bilal pula dia lebih sedikit keras. Bila dia merapatkan soft, dia akan memukul-mukul orang yang tidak merapatkan soft. Memukul tu bukanlah pukul kasar dah. Maknanya memukul kata ulama dengan perlahan lah, tetapi adjust. Itu yang dilakukan oleh Bilal. Apapun kata para alim ulama seperti mana yang ditanyakan tadi, yang pertama imam menyebut supaya untuk meluruskan saf. Yang kedua, sekiranya ramai maka boleh dihantar wakil daripada lantikan imam. Ataupun yang ketiga, pakat-pakat kita saling tegur menegur antara satu sama lain. Kalau kita nampak ada ruang kosong, kita suruh saudara yang sebelah kanan kita ataupun di belakang kita untuk rapatkan, untuk masukkan. Yang ni insya-Allah kita akan tunjuk nanti dalam bagaimana praktikalnya insya-Allah. Bila doktor sebut tarik ataupun nak rapatkan dengan orang sebelah tu, saya ada pengalaman lah, tapi saya tak nak kongsi sekarang, saya nak kongsi nantilah. Saya pernah tarik satu orang ni, budak lah. Jadi dia kata tak boleh ni, kata nanti saya ni badan bau, dia kata baru lepas main bola, dia kata. Jadi baru tahu rupanya dia tak nak rapat tu sebab takut mengganggu kekhusyukan jemaah. Jadi mungkin ada orang anggap saya tak mandi lagi, saya tak boleh solat berjemaah. Mungkin sedikit komen doktor, dia kata dia tak mandi lagi, jadi tu yang dia tak pergi solat berjemaah. Adakah mandi tu syarat untuk solat? Betul? Baik, sebenarnya ada sana terdapat hadis Nabi SAW yang mana orang yang memakan bawang, basal, kata Nabi jangan dia datang ke masjid. Mungkin dia faham daripada hadis ni, dia kata oh menyebabkan saya tak boleh datang, saya tak boleh hadir disebabkan bau badan. Sebenarnya kepentingan solat berjemaah yang kita dah bincang. Kalau dia rasa dia lepas main bola, dia berhenti sebelum dia tahu dah waktu bila azan. Dan bukanlah menyebabkan kalau sekiranya badan dia berbau tu solatnya tidak sah. Cuma mungkin akan menyakiti orang yang di sekelilingnya. Apa yang perlu dia lakukan, apa yang perlu dia buat? Maka kata ulama, sekiranya dia mungkinlah dalam keadaan berpeluh, dalam keadaan dia boleh menyucikan diri dia, boleh keringkan peluh dia dahulu, kemudian dia berwuduk seperti biasa, kemudian dia boleh solat. Dan solat tu mungkinlah bukan di belakang, betul-betul belakang imam, mungkin di sebelah-sebelah hujung sedikit, mengikut kepada ketentuan saf itu. Ini yang disebutkan oleh para alim ulama supaya dia tidak juga meninggalkan solat berjemaah. Ini berlaku pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat bukan semestinya semua duduk di rumah. Mereka bekerja, mereka berkebun, kemudian mereka bercucuk tanam, kemudian ada yang meniaga. Bila panggilan Bilal memanggil azan, tidak lagi mereka, oh saya tak boleh datang ke masjid Nabi sebab apa? Sebab saya customer tengah banyak. Customer tengah banyak ataupun badan sedang berpeluh. Tidak. Maka mereka semua datang, mereka rapat. Dan kita kan sekarang ni di masjid-masjid ada minyak wangi, calik je minyak wangi, insya-Allah tidak akan bau. Itulah cara dia. Allahu akbar, insya-Allah. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak hadir solat. Jadi doktor, kita nak teruskan lagi dengan diskusi kita. Kita raikan lagi soalan daripada Mar WKN di Facebook sahabat kita. Saya ingin bertanya doktor, apakah tujuan sebenarnya kita merapatkan saf setiap kali solat berjemaah? Ada setengah jemaah buat tak endah sahaja apabila disuruh untuk merapatkan saf atas alasan sempit dan tidak selesa. Benarkah Ustaz, saf yang tidak dirapatkan, syaitan akan mencelah? Mohon penjelasan doktor, terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Satu soalan yang sangat baik untuk kita fikir-fikirkan. Untuk kita faham mengenai kepentingan saf itu. Apa kata Nabi SAW ada dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, kata Nabi, aqimus sufuf wa hazu bainal manakib
wasuddul khalal, kata Nabi, waliyanu bi aidi ikhwanikum lam yakul Isa bi aidi ikhwanikum wala tadharu furajatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, dirikanlah saf dan selaraskanlah di antara bahu-bahu kamu. Maknanya antara bahu dengan bahu kena rapat. Kemudian, dan jangan biarkan ruang-ruang soft itu kosong, kata Nabi, terdedah kepada syaitan. Ini yang disebutkan tadi. Dan ini bertepatan. Maknanya, sekiranya kita sengaja membiarkan, kadang-kadang kita mengikut sejadah. Sejadah kita besar ni, maka kita kena ikut. Kita pun kangkang punya besar. Saiz dia besar. Padahal orangnya kecil. Allah. Kangkangnya besar, katakan contohnya. Allah. Jadi menyebabkan selepas daripada dia rukuk, selepas dia sujud, dia bangun kecil je. Di sana ada ruang. Maka kata Nabi SAW, jangan biarkan ruang-ruang itu, yang kosong itu, terdedah kepada syaitan. Itu yang kita kadang-kadang bila solat tu rasa tak khusyuk, sebab rupanya syaitan bawa keluarga, family dia duduk sebelah kita. Duduk bisik, duduk bagi tahu. Jadi yang menyebabkan kita ni tak khusyuk. Kemudian apa kata Nabi? Barang siapa yang menyambung saf. Ni disebutkan kepentingan saf. Barang siapa yang menyambungkan saf, maka Allah akan menyambungkan rahmatnya. Barang sesiapa yang memutuskan saf, maka kata Nabi, Allah akan putuskan daripada rahmatnya. Allah. Maknanya, orang yang tak nak merapatkan saf disebabkan pelbagai alasan yang dicipta, kena ingat, Allah akan putuskan rahmatnya kepada mereka. Tetapi orang yang menyambung ni ada pelbagai maksud, kata ulama'. Yang pertama, dia daripada awal-awal, dia dah rapat-rapatkan. Maksudnya, kalau kita tengok ada ruang kosong, dia masuk. Dan apabila tengah solat, tiba-tiba ada kawan tu terkentut. Ataupun kawan tu mungkin keluar. Maka, dia kena rapatkan saf. Merapatkan saf sama ada daripada orang belakang pergi ke depan, ataupun orang yang ada di sebelah kanan dan kiri tu, mungkin dia rapatkan, dia tutup. Supaya apa? Ruang itu dah tidak ada. Maka kata Nabi, orang yang merapatkan saf, maka rahmat Allah akan disambungkan. Orang yang memutuskan saf, tak nak mahu merapatkan, maka Allah akan memutuskan rahmatnya. Ini besar dan kepentingan dalam mengerjakan saf dalam satu barisan solat. Bila doktor sebut tentang orang kiri dan kanan merapat atau orang di belakang yang kena datang ke depan, jadi berlaku kadang-kadang konflik di situ. Jadi insyaAllah kita akan kongsikan apakah konflik yang berlaku. Kita nak berjeda seketika, terus kekal bersama Tahirah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tahirah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kita masih lagi bersama Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi untuk kita meneruskan topik ataupun diskusi berkenaan dengan luruskan safmu. Terima kasih Doktor kita ucapkan kepada para penonton, sahabat-sahabat yang masih lagi bersama dengan kita. Dan tadi ada sedikit pertanyaan berkenaan dengan konflik tu. Kadang-kadang yang berada di saf depan, bila ada seorang yang mufarakah keluar daripada saf, jadi sama ada yang di depan itu nak rapatkan saf, kiri kanan itu, ataupun yang di belakang yang nak melangkah ke depan. Sedikit pencerahan daripada doktor. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ni pun kadang-kadang boleh jadi konflik dan pergaduhan. Kadang-kadang orang belakang dah naik, orang yang sebelah kanan dan kiri dirapatkan. Hurt feeling. Yang dah naik ni dia kata yang belakang pun dah rapat. Jadi dia duduk tengah. Macam mana dia nak buat? Yang ni yang kadang-kadang berlaku pada mereka-mereka yang kebiasaannya dia tengok ruang depan tu dah kosong, tak tutup, maka dia naik. Bila naik, tiba-tiba pula dia tutup. Yang ni yang berlaku. Maka apa yang perlu dilakukan? Ulama' menyebutkan, sekiranya itu berlaku, kita boleh mengulurkan tangan. Maksudnya, kalau kita nak naik tu, kita ulurkan tangan supaya dia tahu kita akan masuk. Dan kita tolak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Orang yang ditolak itu, dia kena faham isyarat yang mana kawan tu nak masuk. Jadi dia tak boleh buat keras. Kalau tidak, naya yang begitu. Belakang pun dah nak undur pun tak boleh. Jadi itulah yang disebutkan. Sepatutnya siapa yang akan naik? Nanti kita akan tunjukkan praktikal. Siapa yang sebenarnya perlu naik?
sekiranya kalau ruang itu, kalau kita lihat, kalau ruang itu ada orang di belakang, maka orang di belakang yang naik ke depan. Tetapi sekiranya orang belakang tu tidak ada, barulah orang yang di sebelah kanan. Dia tengok kedudukan imam tu mana. Kalau imam tu di sebelah, ialah dia duduk di sebelah kiri kita, ruang yang kosong itu di sebelah kanan kita, maka orang yang di sebelah sana dia kena rapat ke imam. Sebab tu kena jadikan imam ni center. Dia tak boleh imam ni ke hujung. Imam dia mesti center di sebelah kanan dan kiri. Maka tengok di mana kedudukan imam. Kalau kedudukan imam itu di belah kiri, maka orang yang belah kanan rapatkan di sebelah kiri. Kalau imam tu di sebelah kanan, maka orang yang belah sana ni dia rapatkan ke arah kanan belah imam. Maka itu yang disebutkan supaya saf itu menjadi lebih teratur dan kedudukan imam itu dijaga menjadi tengah, kedudukannya di tengah-tengah. Dan Da'i Anas, saya nak tunjukkan bagaimana kedudukan saf solat, iaitu bagaimana susunan saf itu. Kita dah sebut pada minggu yang lepas bagaimana solat berjemaah sekiranya seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, laki, perempuan. Cumanya ni tartib, turutan dia. Okay, kalau kita lihat, yang pertama imam. Imam mesti duduk depan. Makmum jangan duduk depan. Saya dah sebut dah, kalau makmum duduk depan, maknanya innalillah. Dia jadi jenazah. Itu je yang boleh. Jadi bila dia sebut makmum, makmum kena belakang. Imam dia kena hadapan. Okay. Dan imam ni seorang je, dia tak boleh dua orang imam. Kan? Mana imam yang dia nak ikut tak boleh. Dia mesti seorang imam dalam satu masa dan dalam satu solat berjemaah. Kemudian yang kedua, makmum lelaki dewasa. Ni makmum lelaki dewasa. Nombor dua. Nombor tiga, kanak-kanak lelaki duduk di belakang. Baik. Sekiranya tiba-tiba kanak-kanak ni duduk di tempat makmum lelaki dewasa, dia dah duduk, maka tidak dibenarkan untuk kita tarik dia ke belakang. Awak belakang tak sunat lagi ni contohnya, ataupun kamu ni kecil lagi duduk belakang, tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia dah duduk dah. Nanti kita akan bicarakan bab najis tak najis, soft tu putus tak putus. Okay, itu yang ketiga. Maknanya dalam mazhab Syafi'i, kanak-kanak lelaki dia belakang daripada makmum lelaki dewasa. Kemudian khunsa. Khunsa nombor 4, tak letaklah gambar. Kan kalau letak gambar lelaki lain pelik kan sikit kalau perempuan. Khunsa ni dia ada dua alat kelamin. Sama ada dia ada, ialah dua lah, perempuan dan lelaki. Dia sebut sebagai khunsa. Okay. Kemudian yang kelima, perempuan dewasa. Kemudian yang keenam, kanak-kanak perempuan. Dan inilah susunan, imam mesti dijadikan di tengah-tengah. Dia tak boleh diberatkan sebelah kanan dan tak boleh diberatkan sebelah kiri. Maka imam tengah. Macam yang kita sebut tadi. Contohnya, kalau kita boleh fokus di sini kan. Contohnya, kalau di sini ada ruang kosong. Ni contohlah kita nak ambil ni. Contoh, ada di sini ruang kosong. Di sini ruang kosong. Maka orang yang belakang dia boleh naik. Kalau sini kita ambil ni kan, orang belakang ni sama ada dia naik, duduk rapatkan saf, ataupun kalau orang belakang ni tak naik, orang yang di sini nampak kosong sebab imam disebabkan nak jadikan dia center, dia berganjak di sebelah kiri dia. Cara berganjak nanti kita akan tunjuk secara praktikal. Maka kita tengok di mana ruang ataupun di mana kedudukan imam tu dulu. Sebab kita boleh nampak lah, kita solat mesti kita nampak imam. Jadi sekiranya imam di sebelah sini, kita rapatkanlah. Jadi tak bolehlah orang yang di sini rapatkan. Kalau tidak, sini akan jadi kosong. Dia jadi berat ke sana pula. Jadi berat dan kosong pula di belakang imam. Jadi yang kena lihat kedudukan imam. Kemudian kalau kita lihat bagaimana cara nak merapatkan saf. Yang ni penting. Sebab ni tadi kedudukan, tetapi cara nak merapatkan saf ni ada orang kata tengok pada hujung kaki. Ada yang tengok kepada tumit. Ada yang kena lekat antara buku lali dengan buku lali. Kan rapat sungguh. Pijak sampai kaki sebelah. Kadang-kadang duduk macam ni. Kan tak ada ruang nak ni. Jadi macam mana cara yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi, yulziku mankibahu bimankibih sahibih, qadamahu biqadamih. Ni hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi, dia mestilah rapat antara bahu dengan bahu. Ni dalam hadis dulu, antara bahu dengan bahu, kawannya sebelah. Kemudian qadamahu biqadamih, kaki dia dengan kaki kawan dia mesti rapat. Maka ulama membincang, rapat ni jangan sampai menyakiti. Jangan sampai tidak memberi keselesaan. Jadi kadang-kadang ada rapat sangat sampai nak sujud susah, sampai nak rukuk susah, melekat sampai dia jadi susah. Jadi jangan sampai, kerana menyakiti orang lain juga hukumnya haram. Okey, baik. Kalau kita tengok apa cara dia, dia ada dua. Satu, ilzaq disebut, wa muhazan. Ilzaq wa muhazat. Ilzaq ni kaedah dia rapat, wa muhazat menyelaraskan barisan. Maknanya merapatkan bahu dengan bahu, merapatkan tumit dengan tumit. Merapatkan bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Kalau kita tengok tadi macam nilah. Kan? Maknanya dia kena ilzaq wa muhazat, rapat dan selaras. Selaras ni kalau kita tengok macam kalau garisan di masjid ataupun di surau rumah kita tu, kadang-kadang dia ada buat satu garisan, dah senang dah. Yang ni saf pertama, saf kedua, yang itu disebut muhazat, maksudnya menyelaraskan barisan. Kemudian cuma kita kena rapat, dan ini semua adalah termasuk dalam hukumnya sunnah, bukan menjadi satu kewajipan. Sepakat ulama sebut ia sebagai sunnah, maka merapatkan saf itu akan menyempurnakan solat. Sekiranya dia melihat bergantung kepada situasi, keadaan. Contohnya kalau ada keadaan yang berbukit, kan? Contoh keadaan dia sedikit tinggi macam itulah, berbukit kan, macam bonggol lah. Bonggol. Bagaimana dia nak berdiri kat sini? Tak balance lah. Jadi takkan dia nak duduk ni. Menyengit sebelah. Kata ulama, sekiranya terpaksa untuk menjarakkan, maka tidak jadi masalah. Yang kebanyakan ni kat hutan lah. Tapi kalau dekat masjid, kadang-kadang masjid dulu ada tiang. Tiang permanen. Ada tiang-tiang ni. Kan? Tiang seri. Jadi tiang ni bila dia nak macam ni, dia nak duduk dalam tiang lah. Jadi di sana ada pemisah, kata ulama, bukan disebabkan dia nak pisah, tetapi disebabkan keadaan itu tak mengizinkan. Maka adakah dikira sebagai saf itu terputus? Kata ulama tidak. Disebabkan keadaan itu yang tidak mengizinkan. Sebab tu masjid sekarang ni tiang dah tidak ada di tengah-tengah. Kalau dulu masjid lama banyaklah tiang. Sebab dia akan kira berapa banyak tiang untuk nak menyokong kedudukan bumbung dan sebagainya. Maka inilah cara bagaimana kita nak merapatkan. Dua, yang pertama dia kena rapat dan kena menyelaraskan barisan. Cara untuk rapat, mestilah merapatkan bahu dengan bahu, kemudian tumit dengan tumit. Kejap lagi kita akan buat praktikalnya. Baik Doktor. Baik, bila sebut tentang meluruskan saf, ini salah satu daripada perkara yang penting. Walaupun nampak macam sunnah, tetapi ianya adalah kesempurnaan daripada solat. Lebih baik kita jangan sia-siakanlah apa yang telah pun diceritakan, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Semoga kita memperoleh kesempurnaan solat. Pahala penuh lah kita kata, markah penuh Doktor sebut tadi. Baik, mungkin kita ada soalan yang kita nak raikan daripada sahabat kita. Tapi sebelum itu Doktor, kita nak berehat ataupun berjeda sekali lagi. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita kembali untuk membicarakan topik kita pada hari ini, luruskan safmu, bersama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Dan kita sedang berada di saf, masya-Allah tabarakallah. So macam nak solat pula. Lepas ni kita solat duha lah Doktor. Baik, kita nak
teruskan praktikal solat berkenaan dengan luruskan saf, dan mungkin ada beberapa perkara penting yang ingin disampaikan oleh doktor lanjutan daripada perkongsian luruskan saf, doktor. Baik, terima kasih pada Dai Anas, sahabat-sahabat penonton yang setia dalam program Tanyalah Ustaz. Bila kita sebut merapatkan saf, kita dah sebut tadi. Yang pertama dia mesti ilzaq. Ilzaq tu maksudnya rapat. Kemudian muhazat. Apa maksud muhazat? Maksudnya barisannya mesti lurus. Jadi kata ulama bagaimana? Ini semua berdasarkan pada hadis Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang saya bacakan tadi. Maknanya kena rapatkan mankibahu bimankibihi sahibih. Maknanya dia kena rapat. Kalau kita lihat rapat tu, mankib ni adalah bahu. Bahu kita dengan bahu dia. Dia yang menjadi masalah sekarang ni apabila kita tengok sejadah. Dia kata ni saya punya ruang. Jadi jangan masuk. Kalau dai masuk ruang sana sikit contohnya. Sendiri. Jadi cuba dai pergi masuk dalam ruang situ. Inilah yang terjadi di masjid dan di surau. Sebab dia rasakan inilah ruang dia. Sebab bila dia tengok sejadah ni besar tu, kalau lagi besar dia kangkang. Sebab sejadah ni dia dah standard size ni, jadi dia akan kangkang sebesar ni. Allah Akbar. Dan bila dai pun kangkang, jadi dia takkan rapat. Bila takkan rapat ini menyebabkan inilah yang disebutkan sedul khalal. Di sana ada ruang-ruang kosong yang mana syaitan akan duduk. Dan syaitan akan menjadikan kita tidak khusyuk. Inilah yang ditegur oleh Nabi SAW dan ditegur oleh Bilal. Ketika mana Bilal suruh merapatkan saf. Jadi sebenarnya sejadah yang disediakan ini bukanlah untuk kita semata-mata kita seorang. Tetapi dia adalah untuk lapit sahaja. Sebab tu kita kena ingat, rapatkan saf ini jangan mengikut sejadah ataupun jangan terlalu besar kangkangnya. Sebab bila dia besar kangkang ni, kejap lagi lepas dia bangun daripada rakaat pertama, dia akan jadi kecil. Sebab sebenarnya keselesaan dia begini. Tak ada lagi orang duduk macam ni. Kan? Berjalan pun tak ada macam ni. Orang yang sempurna dia akan rapat biasa macam ni. Normal lah. Normal. Jadi jangan terlalu sangat. Kan? Terlalu sangat sehingga nak solat tu dia mengikut pada ruang. Jadi pada kadar bagaimana kata ulama, pada kadar keselesaannya. Kalau dia selesa sedikit besar tak apalah. Jadi atas keselesaan dia. Maka bagaimana nak merapatkan saf? Maka ulama menunjukkan yang pertama mankib. Mankib ni bahu ni. Ni bahu dengan bahunya rapat. Tapi jangan sampai rapat ni. Ini dah masuk dah ni dalam ni. Tangan saya pun dah berselisih dengan tangan dai. Menyakiti. Yang ni menyakiti. Kejap lagi kalau nak rukuk, nak sujud memang masalah. Kena pula tengah rukuk dia sigung pula kawan tu. Kan? Jadi kena daripada macam ni kita rapatkan. Kena antara bahu dan bahu sudah mencukupi kata para alim ulama. Dan kaki, kalau kita lihat kaki, depan sikit. Boleh. Kaki ni qadamahu biqadamih, iaitu kakinya dengan kaki. Sekiranya kita boleh merapatkan, rapatkan sebab kaki ni kena menghadap kiblat begini. Dengan cara kita menghadap kiblat, maka sekiranya boleh merapatkan sedikit maka sudah mencukupi. Ataupun dah merapatkan bahu, kaki tu tak berapa rapat kata ulama pun tidak menjadi masalah. Tidak terlalu lebar sangat dan tidak terlalu rapat sangat untuk menyenangkan apabila kita nak rukuk dan sujud nanti. Bila kita bangun dalam keadaan kita masih dalam keadaan rapat. Ni yang disebut sebagai khalal. Iaitu tidak mahu ada ruang. Tak adalah sampai kalau kita nak rapat menyebabkan kita kejap lagi susah. Tengok kaki macam ni kan. Kita nak rapat, kita nak rukuk pun kejap lagi susah. Sebab tu kata ulama sedikit renggang itu antara bahu dengan bahu sudah mencukupi dan kaki itu sedikit rapat. Kerana maksud rapat ni tak semestinya melekat. Kalau saya duduk macam ni pun dah dikira sebagai rapat lagi. Jadi rapat itu mestilah bahu dengan bahu bertemu sudah mencukupi sebab bahu ni dia lebih lebar sedikit kan. Kemudian kaki kita dengan kaki tu mestilah sama ada melekat sedikit ataupun jarak tanpa menyebabkan ada ruang kosong di antara makmum dengan makmum yang lain. Itu pun dah memadai, doktor. Itu pun dah memadai kata ulama. Allahu Akbar. Jadi kita perlu ambil cakna lah, jangan kita menyakiti pula kepada jemaah ataupun di sebelah kita. Jadi mungkin ada
perkara-perkara yang mungkin berkaitan dengan cara untuk membatalkan solat mungkin orang-orang yang nak keluar mufarakah daripada jemaah saf. Baik. Betul. Saya nak sentuh dalam praktikal ni ada beberapa perkara. Ya, tadi kita dah sebut bagaimana cara untuk kita merapatkan saf. Okey, bahu dengan bahu. Yang kedua, cara bagaimana kita nak keluar saf. Yang ni kita nak tunjukkan praktik. Yang tiga, cara kita nak merapatkan saf dalam keadaan kalau tadi imam masih belum lagi bermula. Kalau imam dah bermula, macam mana nak rapat? Yang ni ada beberapa perkara yang saya nak sentuh. Baik, kita sentuh dulu perkara yang kedua, bagaimana sekiranya tengah-tengah solat makmum sebelah kita ataupun imam terbatal. Kalau imam kita kena ada gantilah, kita ambil makmum terbatal. Bagaimana dia nak keluar? Dia nak keluar. Berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya seseorang itu nak keluar, maka hendaklah dia memegang hidungnya. Falyakhudh anfahu. Pegang hidung dia. Jangan pegang hidung kawan sebelah. pegang hidung dia. Maka bila pegang hidung, maka kita kena tahu bahawa orang itu batal. Sebab apa? Sebab apabila dia falsafahnya kata ulama, bila pegang hidung ni, kalau darah yang mengalir keluar daripada ni boleh membatalkan solat. Takkan kita nak pegang, minta maaf saya sebut, punggung. Kalau terkentut takkan nak pegang macam tu, tak senonoh. Malu kat orang. Kena tutup aib. Maka kalau darah mengalir, orang tak rasa malu sangat. Maka tutup hidung dan keluar. Maka kata ulama, cara dia bagaimana? Contohlah, ni tengah sembahyang ni, saya terbatal. Batal apa sahaja perkara yang membatalkan solat lah. Maka saya pegang hidung saya di sunnah ni. Pegang hidung, kalau tak pegang pun tak apa. Tapi Nabi sebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, pegang hidung, maka keluar. Keluar. Bila keluar tu, makmum yang lain jangan tanya, weh, bagaimana ni? tak perlu tanya. Dia pegang hidung tu, kita tahu dia batal. Ini kaedah dia. Sebab tu kalau orang yang belajar, dia tahu. Begitu juga dengan imam. Imam kalau dah terkentut, dia tak perlu bagi tahu, minta maaf saya dah terlepas. Jadi dia pegang hidung, makmum belakang dia yang nak menggantikan imam, dia tahu imam dah terbatal. Pegang hidung dan keluar. Dan imam mestilah keluar ketika mana makmum nampak. Jangan ketika tengah sujud imam pun lari. Tak bangun-bangun. Naik orang belakang, ini imam ni sujud lama, khusyuk sangat ni. Maka dia boleh mengangkat pada kadar yang, kalau sujud tadi pada kadar duduk di antara sujud, kemudian dia keluar untuk mengisyaratkan kepada makmum di belakang untuk menggantikan. Itu nanti kita akan bincangkan dalam bab bagaimana nak menggantikan imam. Baik, pegang hidung, keluar. Cara nak keluar tu di mana? Yang ni yang kiri ke kanan? Yang ni yang salah. Contohnya kalau pintu di sebelah sana, perlukah kita nak melalui soft-soft? Sebab ada hadis Nabi. Nabi sebut, janganlah kamu melalui antara soft-soft orang yang sedang solat ataupun sedang solat. Sekiranya dia tahu, maka dia akan tunggu di sana selama 40. Nabi tak bagi tahu sama ada 40 hari, 40 tahun, 4 ni Nabi tak sebut. 40 bulan, 40 hari, 40 tahun, tak disebut. Maka sebab apa? Sebab hukumnya berdosa. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita nak buat? Kita tengok keadaan. Sekiranya macam penuh solat seperti solat Jumaat, sekiranya pintu yang di belakang sangat jauh, di sana ada pintu, dia ada dua. Sama ada dia duduk, kata ulama, dia duduk sehingga habis solat dan dia tidak melakukan, maknanya solat Jumaat kejap lagi dia buatlah solat 4 rakaat sebab dia tak Zuhur, dia dah tak solat Jumaat bersama dengan imam. Ataupun kalau dia nak sempat lagi, dia boleh lalu dalam keadaan darurat. Macam tadi darurat lah. Sebab apa? Sebab pintu yang di belakang jauh. Maka dia ada pintu di sebelah kanan ataupun kiri, maka dia boleh. Bila nak lalu, pegang hidung. Ni kaedah dia tadi. Contoh. Kan, bila kita nak lalu ni, contohlah pintu belah sana, saya nak keluar, saya pegang hidung. Saya keluar. Terpaksa juga lalu. Terpaksa lalu, tidak jadi masalah. Sekiranya itu pintu yang paling dekat. Maka pegang hidung, lalu. Kalau sekiranya ada pintu yang di belakang, boleh kita sampai di pintu belakang, maka kita jangan, orang kata, melangkah, maksudnya jangan melintanglah jalan melepasi orang tengah solat, maka kita masuk di celah-celah barisan. Caranya, kita nak keluar ni, kita tolak dia sikit,
ikutlah sampai ke belakang. Buat macam tu, tangan, kan, supaya kita boleh lalu di antara celah-celah dan tidak melalui di hadapan orang yang sedang solat. Baik. Maksudnya di celah-celah ni disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh. Itu yang kedua. Maknanya kalau sekiranya kita nak keluar, pegang hidung. Kan? Pegang hidung. Kemudian bila kita nak keluar, sama ada kalau pintu tu jauh, maka pintu yang di belakang tu jauh, kita boleh lalu di hadapan. Ya. Ataupun pintu yang di belakang tu dekat, maka kita akan lalu di celah-celah antara makmum dengan makmum. Itu yang kedua yang saya nak sentuh. Yang ketiga, praktikalnya adalah bagaimana kita nak merapatkan saf dalam keadaan tengah solat. Macam yang kita sebutkan tadi. Sekiranya da'i di belah sana sikit, Ya. orang yang di antara kami ni keluar. Imam di sebelah da'i, da'i Anas. Imam di sebelah da'i Anas. Maka siapa yang perlu naik? Orang belakang lah. Ya. Orang belakang dia akan naik bagaimana? Kalau dia nampak macam ni contohnya, dia nampak ada ruang kosong, naik dengan kaki kanan, jangan melebihi 3 pergerakan berturut-turut dalam mazhab Syafi'i. Maknanya tengok, naik dengan kaki kanan, 1, 2, berhenti. 1, 2. Yang ni 1, 2, 1, 2 sampai nak ke depan pun tak apa. Jadi jangan 3 kali berturut-turut begini. 1, 2, 3. Yang ni batal. Dia mesti 1, 2 berhenti. Okey, 1, 2 berhenti. Berhenti ni maknanya tenang seketika. Kadarnya sekali tasbih. Itu disebutkan tamanina. 1, 2. Bila dah rapat, maka sudah mencukupi. Dan orang belakang pula yang tempat saya tinggalkan tadi akan diganti. Akan diganti. Naik dan sebagainya. Kalau sekiranya orang belakang ni dia tak nak naik. Sebab apa? Sebab dia duduk betul-betul bawah kipas. Selesa. Jadi macam mana dia nak pergi sini, dia tak nak naik. Dia kata, aku tak nak naik. Apa pun terjadi, aku nak duduk bawah kipas. Jadi kawan yang ni, kalau imam di sebelah da'i, belah sana, maka saya yang kena rapatkan. Sebab mengikut imam tu kena jadi center. Cara saya nak buat, jangan melebihi 3 kali pergerakan berturut-turut. Maka mulakan dengan kaki kiri lah. 1, 2. 1, 2. Sehingga kita rapat begini. Kan? Ada orang dia terus sekali macam ni. Pun boleh juga. Atlet tu. Mengikut keselesaan. Tapi jangan sampai terkangkang kejap lagi, terkoyak dia punya kain. Jadi dia kena rapat 1, 2, slow-slow je. 1, 2. Baik. Maka bila kita dah rapat, dah cukup dengan kita merapatkan seperti mana dalam hadis tadi, orang yang menyambung saf, maka disambung kerahmatan Allah kepadanya. Orang yang memutuskan saf, maka akan diputuskan rahmat Allah kepadanya. Allahu Akbar. Luruskan safmu. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Banyak lagi akan kita kongsikan bersama dengan Fadil Ustaz. Terus kekal bersama Tayla Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Pertubuhan Akademi Al-Bayan kini sedang usaha menjalankan kerja-kerja pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya. Setiap sumbangan yang tuan-tuan berikan, insya-Allah akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita membantu untuk membina sebuah kompleks bagi melahirkan Da'i Mu'alaf, Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tayla Ustaz. Biar tahu jangan keliru dengan topik luruskan safmu. Masih lagi kita bersama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Dan sebagaimana kita saksikan montaj yang telah pun kita sajikan sebentar tadi berkenaan dengan sebuah akademi doktor pertama dan seumpamanya, iaitu pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Dan mungkin boleh kongsikan sedikit perkembangan yang terkini lah kompleks kita, doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut mengenai
Kompleks Pertubuhan Akademi Al-Bayan, sebenarnya kita ada visi dan misi yang sangat besar. Ini adalah visi dan misi ummah. Dia bukan adalah hal kepribadian ataupun sengaja kita nak suka-suka nak membina, tidak, tetapi dia nak melahirkan pendakwah-pendakwah untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini merupakan satu tugas yang sangat penting kepada mereka-mereka yang menyatakan keimanan dan keislaman dalam jiwa mereka, dalam diri mereka. Sebab tu kami ingin membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang mana kita akan melihat kepelbagaian bangsa dengan kita mengajar kepelbagaian bahasa supaya anak-anak mu'alaf ini dapat keluar berdakwah di jalan Allah. Mereka ni sebenarnya merupakan aset yang terpenting umat Islam. Sebab tu kalau kita tengok hari ni di Malaysia ni, rupanya kita ada aset-aset yang perlu kita gunakan. Antaranya mereka-mereka yang memeluk agama Allah. Saya nak ceritakan bagaimana baru-baru ni saya interview, saya jumpa dengan seorang mu'alaf daripada Kenya, negara Afrika, yang mana 80% adalah mereka ni beragama Kristian. Dia masuk dalam agama Islam. Dan akhirnya apa berlaku? Dia rasa sesuatu yang berbeza dengan agama sebelum daripada ini. Kemudian bukan itu saja. Bila dia rasakan kenikmatan Islam itu, dia kongsikan dengan kawan-kawannya yang daripada Australia, daripada Jepun. Apa yang berlaku juga? Kawan-kawannya terpaut dengan Islam dan akhirnya menyatakan syahadah seperti mana dia. Inilah yang kita nak. Dakwah bukan saja daripada datang daripada sesuatu bangsa, tetapi kita nak lahirkan seramai mungkin mereka-mereka yang boleh berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita lakukan? Kita nak membina masjid 3 budaya. Dalam satu masjid, iaitu dikenali sebagai masjid 3 pintu, 3 budaya. Pintu belah kanan tu kita lihat bagaimana budaya Cina, sebab kebanyakan kita pun ramai sahabat-sahabat daripada bangsa Cina. Dan pintu belah kiri ada budaya India. Pintu di hadapan ada kesultanan, budaya kesultanan Melayu Melaka. Maka di mana pun pintu kita nak masuk, kita menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada perbezaan antara warna kulit, bahasa, bangsa, tetapi kita semuanya adalah hamba Allah. Maka ini merupakan mesej dakwah yang sangat penting. Bukan saja di Malaysia, insya-Allah kita akan menghantar pendakwah-pendakwah kita yang pelbagai bahasa ini ke luar negara untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah masanya untuk kita merebut saham akhirat kita dengan kita menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Kita memerlukan dana sebanyak 16 juta. Dan dana yang terkumpul sekarang ni hampir 6 juta. Maknanya 10 juta lagi kita memerlukan. Boleh layari laman web www.akademialbayan.com dan boleh menyumbang. Kami baru-baru ni kami pergi ke Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Perhubungan Negeri Melaka. Di Melaka sendiri, alhamdulillah, baru ni hari Sabtu baru ni diberikan RM11,000. Perhubungan Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Perhubungan Negeri Melaka. Jadi kita menyeru kepada semua, sama ada NGO, individu nak sedekah subuh, nak sedekah hari Jumaat, nak sedekah dalam bulan Muharram ini, maka insya-Allah Allah lipat gandakan. Dan apa yang kita usahakan, kita juga untuk nak mengumpulkan dana, kita buat satu sambal ikan bilis dinamakan sambal teriak. Ini tujuan untuk mengumpul dana. Maka tujuan kita nak mengumpul dana ni, tujuan dia apa? Supaya kita membeli sambil menyumbang. Jadi kita boleh makan, boleh hantar dekat anak, sebab dia mudah. Dia untuk nak travel pun mudah. Dia ziplock. Maknanya kalau lepas makan tak habis. Tapi insya-Allah rata-rata orang makan dengan nasi, bubur, semua habis. Jadi ini adalah sumbangan dan cara untuk nak mengutip dana, membeli sambil berinfak. Boleh telefon dalam nombor yang tertera. Semoga Allah merahmati dan meredai kita semua dan Allah memberikan ganjaran yang terbaik. Dan insya-Allah ganjaran yang terbesar sekiranya ada para dai kita yang mengislamkan orang, bayangkan ganjaran kita akan dapat, iaitu ganjaran mengislamkan orang. Sebab kita menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Allahu Akbar. InsyaAllah, tabarakallah. Semoga hasrat itu berjaya direalisasikan untuk mewujudkan di kompleks yang pertama, tahfiz
dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama seumpamanya di tanah air kita, insya-Allah. Baik. Dan doktor, kita nak teruskan lagi sambungan untuk saf yang merupakan orang kata apa sangat signifikan lah dalam solat berjemaah, yang mana kepentingan untuk meluruskan saf, merapatkan saf ini mungkin kelihatan sedikit suram oleh masyarakat kerana kurangnya mungkin pendedahan kepada mereka dan juga kita semua akan kepentingan untuk melurus dan memperelokkan saf. Jadi kita sama-samalah bawakan topik ini sebagai satu usaha untuk kita mewujudkan kesedaran kepada setiap daripada kita untuk merapatkan dan meluruskan saf agar ibadah kita menjadi lebih sempurna. Baik doktor, bila sebut 3 kali pergerakan berturut-turut tadi, doktor ada tunjukkan praktikal bagaimana melangkah ataupun bergerak. 3 kali berturut-turut ni, seingat saya mungkin tak ada kot hadisnya, tapi ada orang tanya, bila tak ada hadis, macam mana yang kata tak boleh tu? Mungkin sedikit pencerahan dari doktor. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, ulama melihat seperti mana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan apa yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sepakat ulama, ittafaqul al-fuqaha wal ulama, sepakat ulama dalam 4 mazhab yang besar, yang muktabar, 4 mazhab menyatakan pergerakan yang banyak, yang banyak membatalkan solat. Maka ulama berbeza, banyak tu berapa? Ada pandangan ulama, contohnya Imam Abu Hanifah, dia kata mengikut uruf, mengikut keadaan, mengikut waktu setempat itu. Kalau dia kata begini, ini sikit lagi, maka tidak membatalkan solat. Mengikut uruf, mengikut pada orang di sana melihat banyak ataupun sedikit. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, yang kebanyakan kita dan majoriti di Malaysia ni bermazhabkan mazhab Syafi'i, melihat, maka kata dalam mazhab Syafi'i, melihat 3 kali pergerakan besar berturut-turut membatalkan solat. Pergerakan besar. Contoh kalau kita bergerak dengan kita ni pergerakan besar. Sekali kita nak garu. Ni kita garu ni banyak kali ni. Ni pergerakan kecil. Tetapi pergerakan kecil yang terlalu banyak hukumnya makruh. Dia tak batal solat tapi makruh. Garu punya sedap, garu tengah solat ni. Balik duduk. Jadi dia hukumnya termasuk dalam makruh. Adapun pergerakan besar, maknanya tangan, kan? Kaki macam tadi. Maka sekiranya dilakukan 3 kali berturut-turut. Maksudnya berturut. Kadang-kadang ada orang angkat Sami Allahu liman hamidah, ni dia hayun. Dia sedap hayun ni. Maka hayun ini sekali, dah 2 kali, kanan kiri pula dah 4-5 kali, maka boleh membatalkan solatnya. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa banyaknya itu kadarnya 3 kali pergerakan berturut-turut, dan pergerakan tu mesti pergerakan yang besar. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tengok dalam beberapa video yang dihantar, dan solat tu sampai tangkap anak ada kan. Kadang-kadang kucing panjat, tolak kucing jatuh. Jadi mungkin beberapa perkara yang mungkin doktor boleh jelaskan sedikit lah. Ada yang sedang baca Quran, ada yang baca Quran dekat telefon, terutamanya solat tarawih. Mungkin itu juga dikira sebagai pergerakan yang besar, doktor? Baik. Dia ada pergerakan-pergerakan yang disebut pergerakan yang mubah. Dia pergerakan ni termasuk kepada 5 hukum. Yang ni insya-Allah kita akan buat tajuk yang khas, tapi saya nak sentuh sedikit. Pergerakan yang tidak ada sebab kita nak buat, maka kata dalam mazhab Syafi'i, jangan lakukan 3 kali pergerakan berturut-turut. Adapun pergerakan yang perlu, contohnya dalam keadaan tiba-tiba ada kalajengking, takkan dia undur 1, 2 mau kena ketik ataupun ular. Jadi di sana ada pergerakan yang diperlukan. Sebab tu kalau kita tengok solat khauf, melebihi 3 pergerakan yang mungkin bergerak, mungkin dia mengangkat senjata dan sebagainya. Bagaimana nak angkat 1, 2 1, 2, dia mungkin susah. Jadi di sana kata ulama ada kes-kes yang tertentu mungkin memerlukan pergerakan yang sedikit banyak, dan dia kembali kepada adat tadi, uruf tadi, adat tu tadi. Sekiranya nampak macam tak banyak, maka tidak jadi masalah. Adapun pergerakan yang sia-sia, pergerakan yang tak perlu dilakukan, maka kata ulama pergerakan itu jangan melebihi 3 kali berturut-turut dengan pergerakan besar. Ini dalam mazhab Syafi'i menyatakan ada 5 hukum. Ada yang pergerakan mubah, ada yang pergerakan yang sunnah, ada pergerakan yang makruh,
ada pergerakan yang haram. Ini semua pergerakan-pergerakan yang dibahaskan oleh para alim ulama dalam bab pergerakan saja tu, macam mana pergerakannya. Allahu Akbar. Dan sedikit juga doktor, nanti kita akan kongsikan kepada para penonton berkenaan dengan soft ni. Ramai orang tanya ni macam mana soft orang yang uzur duduk kat kerusi, macam mana garisan dia nak ikut macam mana kan, badan ke kaki kerusi tu. Jadi insya-Allah kita akan kongsikan beserta dengan mungkin pengalaman doktor dengan beberapa hal yang berkaitan dengan soft ni. InsyaAllah kita akan sambung lanjutan selepas ini. Kita akan sambung di TV9, kita akan tamat di TV3. Anda terlepas info atau siaran daripada awal, jangan bimbang kerana anda boleh catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang di tonton.com.my. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Tamat di TV3, sambung di TV9, kekal bersama Tayla Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi membicarakan topik luruskan softmu. Luruskan softmu bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Kita nak teruskan lagi doktor berkenaan dengan banyak lagi perkara-perkara yang berkait dengan soft ini, luruskan soft. Baik, mungkin boleh kongsikan, tadi kita ada soalan yang kita telah pun kongsikan kepada doktor berkenaan soft orang yang solat duduk di kursi. Kita ada soalan daripada sahabat kita Mazni Hasan. Baik, bagaimanakah caranya untuk merapatkan soft bagi jemaah yang uzur di mana beliau solat atas kerusi dan duduk di tengah soft? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Tadi datang tak ramai orang, jadi yang tu yang terpaksa bawa kursi ke tengah tu. Jadi bila tengok dah ramai pula orang. Jadi soft kerusi dengan jemaah kaki jemaah ni kira macam mana doktor? Baik, terima kasih kepada Puan Mazni. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Dalam dua situasi, satu macam yang Da'i sebut, tiba-tiba kalau dia datang tu orang tak ramai. Yelah, takkan dia nak pergi duduk ujung sekali. Dia kata, yelah tak apalah, saya duduk je lah ujung. Kesian dia duduk ujung sekali. Jadi adakah dia perlu buat sedemikian? Maka tidak. Sekiranya dia masuk, dia tengok dalam keadaan soft itu tak penuh. Dan contohnya solat zuhur, mungkin tak sampai ke hujung, dia boleh duduk di tengah-tengah ataupun di bahagian belah ujung imam sedikit lah. Janganlah dia duduk betul-betul di belakang imam. Kerana dia akan menyukarkan makmum-makmum yang akan datang kemudian. Sekiranya soft itu penuh, nak didirikan soft yang kedua. Maka apa kata ulama'? Kalau sekiranya soft yang pertama itu dia datang, dia boleh duduk di soft pertama, maka kaki kerusi itu menggantikan kaki dia. Jadi janganlah ditolak dia sebab dia nak rapatkan soft, kursi tu dia tolak sampai ke belakang, menyebabkan orang di belakang ni nak sujud macam mana? Tak boleh sujud. Takkan nak sujud atas kursi. Jadi dia nak sujud dah sukar dah susah. Jadi kaki kursi tu mestilah menggantikan kaki dalam soft tu lah. Okay, itu yang pertama. Pilihan kerusi tu pun kena pilih. Kalau dia ambil kerusi yang sofa pula, jadi nak letak. Tak logik. Sekarang ni ada dah kerusi yang dia buat, kerusi yang mesra solat yang kecil tu, maka kerusi tu taklah mengambil ruang yang banyak. Jadi dia boleh belakangkan sedikit pada kadar orang di belakang boleh sujud. Sebab tu ulama' sebut, sekiranya soft itu penuh, maka di mana ruangan orang untuk nak mengambil. Contohnya orang yang ada kerusi roda, dia memang nak datang dengan kerusi rodanya. Jadi adakah kita nak pinggirkan? Tidak, Islam tak pernah pinggirkan. Jadi dia akan dapat ganjaran yang sama seperti orang yang biasa. Jadi kita untuk nak menyempurnakan supaya tidak mengganggu jemaah lain, kerana mengganggu jemaah lain, jangan kata yang kurang sihat, yang sihat ganggu pun dah dikira sebagai dosa. Maka apa yang diperlu lakukan? Diletakkan di sebelah hujung. Sama ada wheelchair. Kalau orang nak duduk wheelchair, maka orang yang di belakang, kalau dah hujung, orang belakang dia tahu dah, sini tak ada ruangan solat, maka dia akan buat ruangan yang baru. Maka itu yang disebutkan. Tetapi kalau orang yang duduk menggunakan kursi, maka kaki kursi tu, kata ulama', sebabkan kursi tu tak berapa besar, menggantikan kaki dalam keadaan soft, dan orang tu kalau dia boleh berdiri, dia berdiri ke hadapan sedikit. Tetapi kena ingat, hadapan jangan sampai melebihi imam.
Jadi di belakang mungkin dia nampak, orang nampak dia ni lebih sebab dia ada kursi. Jadi itu cara dia, kaki kursi tu menggantikan kaki dia. Dan bagaimana pula soft yang dibina yang ada penghadang seperti dinding atau sliding door? Kadang-kadang ada masjid yang ada, bila kita nak buka dia tutup, dia kata nanti aircon keluar, dia kata nanti pendingin hawa ni keluar, udara dia tak sejuk, dia kata. Jadi terpaksa itu, adakah dibolehkan? Bagaimana susunan soft itu? Baik, sebaik-baiknya dinding tu dibuka, bukanlah dinding buka maknanya sliding tu, dinding tak boleh buka. Kalau dinding ni memang dia permanent. Tapi yang boleh buka sliding ni, yang boleh buka pintu yang tu, maka kita buka supaya soft itu nampak satu. Dia jangan dia rapatkan, kata para alim ulama sebaiknya. Tetapi kalau sekiranya ada sekarang ni sliding ni, kalau kita buka dia tutup balik. Dia tak ada lock, dia dah memang automatic close. Contohlah ada di surau-surau sekarang ni. Maka persoalan dia, orang yang solat di sebalik daripada tu, maka dia kena tahu. Dia nampak tak imam? Satu. Dia tahu tak pergerakan imam? Suara imam. Maknanya kalau dia tahu pergerakan imam, maka solatnya sah. Dan adakah dia duduk dalam satu bangunan? Sebab ulama' sebut kalau sekiranya dia duduk dalam satu bangunan, contohnya macam wanita, duduk belakang, dia letakkan tirai, dia letakkan kadang-kadang penghalang, bidai. Adakah kata ulama' itu salah ataupun batal? Maka kata ulama' tidak, sekiranya duduk dalam satu bangunan. Dia jangan bangunan yang berasingan. Contohnya rumah kita dengan masjid, itu dua bangunan yang berbeza. Maka dua bangunan yang berbeza ni tak boleh. Kata ulama' dia jangan melebihi, kalau dua bangunan yang berbeza jangan melebihi 300 hasta. Maka ulama' kata dia berbeza antara dua bangunan dengan satu bangunan. Kalau sekiranya satu bangunan, macam contohnya muslimat duduk belakang ataupun jemaah tadi, dia boleh pergi ke imam. Boleh pergi dengan imam dengan cara dia boleh pergi tu dengan dia buka pintu ke, dengan dia mengundur ke, dengan dia, yang penting dia boleh sampai kepada imam dalam satu bangunan, maka dikira sah kata ulama'. Sekiranya dia boleh tahu pergerakan imam. Jangan imam dah sujud, dia tak tahu imam ni tengah rukuk ke, imam tengah, kita teka je lah. Tak boleh. Dia mesti mengetahui pergerakan imam, sama ada dia melihat makmum tu ada di hadapan dengan pergerakan makmum, ataupun dia nampak imam, ataupun suara dan sebagainya. Yang penting dia tahu pergerakan imam, maka solatnya kata ulama' sah, tidak jadi masalah. Kalau boleh buka, buka. Kalau tak boleh buka, mungkin dia tutup, maka boleh dia sampai dah dikira sebagai solat berjemaah. Allahu Akbar. Baik, berikutnya doktor, kita ada soalan, banyak soalan yang kita nak raikan lagi ni. Nur Asikin di Facebook. Baik, soalannya doktor, bagaimanakah kedudukan saf bagi kanak-kanak lelaki yang hadir solat berjemaah di masjid? Adakah mereka perlu diletakkan di bahagian saf belakang atau tidak? Mengapa jika mereka berjemaah satu barisan dengan orang dewasa, adakah diperbolehkan? Mohon pencerahan doktor. Tadi doktor dah sebut juga berkenaan kanak-kanak yang belum mumayyiz ataupun yang belum sunat dan sebagainya, adakah dikira sebagai najis dan sebagainya tadi? Baik, ini dibahaskan oleh para alim ulama'. Terima kasih kepada Puan Nur Ashikin. Satu soalan yang ditanya setiap kali bila membicarakan tentang soft. Kanak-kanak ni kena letak di mana sebenarnya? Kadang-kadang kalau letak dengan kawan-kawan habis belakang tu kita tengok dia dah ada kenduri dah, bermain dah semua kan. Dia akan senyap bila imam bagi salam. Dia tahu ini kalau pak aku dah tahu ni habis kena orang Kedah sebut kena tibai, kena pukul, kena rotan. Jadi sebenarnya ulama berbeza pandangan. Satu pandangan kata para alim ulama, sebaiknya kanak-kanak ni diletak di belakang. Diletakkan di belakang seperti mana yang kita tunjuk susunan tadi, itulah susunan yang disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Maka kanak-kanak ini duduk di belakang. Tetapi sekiranya kita nak mengajar, mungkin anak tu 7 tahun, mungkin 8 tahun yang memerlukan pada pengajaran, maksudnya kita nak ajar dia, maka boleh kita letakkan di sebelah kita supaya kita mengajar. Ulama' membahaskan sekiranya dia tak sunat. Kalau di negara Arab mereka sunat awal. Macam anak saya umur 8 bulan, 7 bulan dah sunat. Budak kecil dah sunat dah daripada awal. Sekarang ni dah ada teknologi. Kena tanya doktor lah boleh ataupun tidak. Bergantung kepada situasi. Jadi kalau dah sunat ni selesai masalah. Cuma ulama' kata kalau dia tak sunat, dia menanggung najis. Maka ulama' berbeza pandangan. Satu pandangan yang kita dengar kadang-kadang dia tu, kanak-kanak tak boleh sebab dia menanggung najis. Disebab
minta maaf saya sebut, di kemaluannya itu ada najis-najis yang melekat. Maka kalau kita nak bawa anak-anak kita, pastikan dia basuh suci dengan betul. Dia boleh bersihkan. Sebab tu orang yang tak sunat ni, dia boleh bersihkan di hujung-hujung kemaluannya supaya suci. Maka sekiranya kita dah pastikan kita nak bawa, nak duduk sebelah kita, tidak jadi masalah. Maka terangkatlah khilaf tu, sebab dah disucikan. Tetapi ada pandangan ulama kata, tak apa, dia kata dah bersih pada zahir, kerana yang batin ni tidak dikira. Seperti mana kalau sekiranya perut kita sekarang ni, tadi kita dah bantai nasi lemak, roti canai, contohlah, kopi dah sebagian sambil-sambil tengok, tanyalah ustaz, najis ada dalam perut kita? Ada. Maka dia tidak dikira sebagai kita menanggung najis, dan memang dia berada dalam perut. Kalau luar tu lain, sebab yang tu dah dikira sebagai dalam. Kalau luar, maka dia sebagai zahir, maka kita kena hukum sebagai zahir. Dalam tak boleh hukum. Maka di sana ada perbezaan. Sebab tu kata ulama, apa yang terbaik, letakkan kanak-kanak di belakang. Kalau sekiranya nak letak di sebelah kanan dan kiri kita, maka pastikan kita dah bersihkan dia dengan betul. Maka kita nak didik dia, boleh dia duduk sebelah kita untuk pengajaran, untuk kita mengajar dia. Kadang-kadang ada masjid tulis kanak-kanak di bawah umur sekian-sekian dilarang masuk. Kita pun jadi macam takut juga kan. Kadang nak tinggal anak sesuai kat kereta, bimbang kat doktor. Tu yang kadang-kadang umur 40 pun rasa kanak-kanak lagi, dia tak datang masjid. Allah Akbar. Sebab apa? Dilarang. Bukan dilarang, dia yang melarang diri dia sendiri. Baik doktor, banyak lagi akan kita kongsikan untuk luruskan softmu, topik kita pada hari ini. Kita nak berjeda sekali lagi, terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tiada panggilan sepenting seruan ilahi. Demikian antara banyak kita saksikan ataupun kita lihat yang diletakkan di masjid ataupun surau-surau. Jadi matikan panggilan kita yang selain daripada panggilan ilahi, kerana kita nak fokus dengan ibadah solat kita, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi dalam membicarakan topik luruskan softmu sehingga ke penghujung siaran di TV9 pada saat dan ketika ini, untuk kita bersama-sama meneruskan perbincangan kita bersama Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Untuk kita raikan lagi Ustaz, soalan kita saksikan di Facebook, soalan daripada Abdul Karim Sufian. Apakah pandangan dan nasihat doktor mengenai ada setengah imam yang tidak atau enggan mengingatkan para jemaah agar melurus dan merapatkan saf, sebaliknya terus mengangkat takbir untuk memulakan ibadah solat? Mohon pencerahan doktor. Mungkin ada sebab yang tertentu dia tak nak ingatkan tu. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah kitab Al-Musannaf karangan Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah, dia menceritakan tentang kisah Umar Al-Khattab. Bagaimana Umar Al-Khattab tidak akan memulakan solatnya sehinggalah dia pastikan bahu-bahu telah dirapat, saf-safnya telah lurus, maka barulah dimulakan dengan takbir. Maka kita kena faham, meluruskan saf ini bukanlah satu perkara yang wajib, tetapi dia merupakan sunnah untuk memberikan kelengkapan kepada ibadah solat, pahala dan ganjaran. Jadi kalau sesiapa yang tak buat, maka pahala dan ganjaran itu akan berkurangan. Sedangkan kita nak full mark, kita nak markah yang penuh. Dan sekiranya imam tak ingatkan, maka di sana ada amal ma'ruf dan nahi munkar. Maksudnya kalau kita nampak dan di sana ada kebaikan. Kan kita ni kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik ummah, menyuruh manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran. Bila kita tengok ada sah yang tak apa, kita boleh tarik dia. Tapi janganlah tarik komisi ni, tarik dengan dia. Sentuh dia, kan, rapatkan ataupun suruh. Dan kita kena ingat, orang yang tidak mahu merapatkan saf, kita dah sebutkan dah tadi imam. Maka kalau sekiranya imam tak menyebut, maka adakah berdosa? Tak berdosa, tetapi tak dapat fadilat lah. Tak dapat sunnah Nabi sebab Nabi sebut. Maka itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai makmum, maka kita kena tarik orang yang di sebelah kita ataupun di belakang kita, kita suruh ke depan. Dan orang yang sendiri dia nampak ada saf, kalau sekiranya dia tak pergi, dalam satu kaedah fiqhiyah, qawaid fiqhiyah, la ithar fil qurb, maknanya tidak ada boleh kita berikan laluan dalam bentuk-bentuk yang mendekatkan diri kepada Allah. Sekiranya kita boleh pergi ke hadapan, tiba-tiba tidak kita pergi, contohnya saf tu
kita boleh masuk, boleh duduk dalam saf pertama. Kita kata tak apalah, selalunya orang tak apa, sila-sila. Untuk saf kita silakan orang, sila-sila, awak tak apa. Tapi kalau makan kambing apa, awak tak payah suruh belakang. saya duduk depan. Tapi kalau saf, tak apa, sila-sila. Oh, punyalah baik ketika nak dirikan saf, dia suruh orang lain. Maka kata ulama, hukumnya makruh. Menyuruh orang dalam bentuk kebaikan sedangkan dia boleh, maka hukumnya makruh. Dia tak boleh mendahulukan orang lain daripada dirinya sedangkan dia mampu. Maka hukumnya makruh. Makruh kata seperti mana dalam kaedah fiqhiyah tadi. Kata ulama, dirinya yang kena hadapan, sekiranya tidak dia pergi lakukan, maka dia termasuk dalam hukumnya makruh, tak dapat ganjaran dan tak dapat pahala sunnah. Mungkin doktor boleh kongsi sedikit pengalaman ataupun suasana, sebab saya dimaklumkan doktor di Maghribi ataupun Morocco ni 10 tahun lebih. Jadi mungkin banyak pengalaman di Indonesia juga. Mungkin beberapa situasi berkenaan dengan saf dan solat berjemaah ni yang mungkin pernah dilalui oleh doktor. Para penonton nak dengar ni hari ni. Baik, sahabat-sahabat penonton, saya duduk di Morocco ni 10 tahun, ijazah master PhD di sanalah dalam bidang maqasid syariah dan khilaf para alim ulama. Bila kita duduk, saya teringat satu peristiwa subuh. Ketika tu kita sampai, kita bermazhabkan mazhab Syafi'i ni, kita sana mazhab Maliki. Bila kita pergi, kita nampak safnya sama, tidak jadi masalah. Dalam satu keadaan solat subuh, ialah subuh ni kadang-kadang orang dalam keadaan mamai, mengantuk. Saya pergi di sana, solatnya ada sedikit perbezaan-perbezaan. Contohnya kunut, mereka tak kunut selepas daripada rukuk. Mereka sebelum rukuk. Maknanya sebelum nak rukuk tu mereka berkunut. Kita selepas rukuk kita kunut. Nampak ada sedikit perbezaan. Kemudian ketika mana tahiyat, bila tahiyat, mazhab Maliki disebutkan sababah, menggoyang-goyangkan jari. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah, kita straight macam tu, tak goyang pun tak. Jadi di sana, sebab tu kita nampak ada orang menggoyang-goyang. Sebab sama macam sahabat saya, orang menggoyang-goyangkan sama ada membulat-bulatkan ataupun daripada atas ke bawah. Kawan saya buat macam ulat gonggok. Ini ulat gonggok ni. Ini baru ni, lain ni. Sebab tu, sebab nak tiru orang punya pasal. Ada satu keadaan subuh ni, ini subuh. Saya pun pergi dalam mazhab Syafi'i kita ni, pergi solat berjemaah. Kita pun tahiyat. Bila tahiyat solat subuh ni, asyhadu an la ilaha illallah, macam biasa. Makmum sebelah saya ni, ialah dia makmum orang Morocco. Dia tengok saya tak gerakkan jari. Saya statik macam tu. Dia buat apa? Dia gerakkan jari saya. Dia tolong. Dia tolong. Saya kata, apa hal pula ada kawan ni duk gerak macam ni? Dia kata, gerak macam ni. Saya biarlah seronok juga. Takkan kita dah tolong. Dia gerak. Habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis salam ni, dia tengok saya. Anta min ahli nar, kau ni daripada ahli neraka. Sebab takut. Rupanya bila kita tengok, dia tak adalah ilmu. Sebab tu ilmu tu penting. Ilmu tu penting. Kemudian bila subuh saya cari dia, duduk sebab seronok dia juga. Bila kali kedua, ni betul, cerita betul. Kali kedua dia dah tak gerak, dia kata biarlah kau. Jadi ini pengalaman-pengalaman. Sebenarnya ilmu tu penting. Bila kata kita ada ilmu, cara nak bergerak, cara nak duduk dalam saf, cara kita nak angkat takbir, kita akan rasa mudah. Kita takkan label-melabel antara menuduh antara satu perpecahan tidak akan berlaku, sebab kita faham. Ada orang angkat takbir begini, ada orang mengangkat takbir atas, ada orang meletakkan selepas daripada takbir di atas, ada orang di bawah pusat, di atas pusat. Itu semua khilaf. Janganlah khilaf ni menjadikan sebab kita berpecah, tetapi kita nampak ia satu pandangan para alim ulama. Cumanya kita di Malaysia ni bermazhabkan dengan mazhab Syafi'i, maka kita ikut apa yang telah disebutkan oleh para alim ulama dalam mazhab Syafi'i. Banyak perkara yang kita boleh bersatu dan bersepakat, kenapa kita memilih juga perbezaan yang kecil dan sedikit tu. Jadi kita kena renung dan juga muhasabah. Jadi banyak pengalaman Ustaz tu. Baik, kita nak sambung lagi doktor. Soalan daripada sahabat Facebook kita, Fadli Maksyah. Baik, apakah soalannya ialah apakah hikmah ataupun kepentingan dalam meluruskan saf dan merapatkan saf ketika solat berjemaah? Dan jika tidak rapat dan lurus, apakah pula kesannya pada solat berjemaah tersebut? Mohon pencerahan, terima kasih. Dan sedikit tambahan berkenaan dengan
letak kunci, letak jam, letak telefon. Ada yang tak silent telefon pun ada. Jadi sedikit pencerahan pada doktor. Baik, saya nak sentuh tentang hikmah rapatkan saf. Sebenarnya ulama meletakkan beberapa hikmah. Yang pertama, dia sebenarnya pengikat hubungan ukhuwah sesama Muslim. Kita tak kenal, walaupun bukan adik-beradik kita, walaupun bukan jiran kita, walaupun kita tak kenal latar belakang, kita tak tahu adakah dia ni orang kaya, orang miskin, tetapi Islam mengajar kita rapatkan saf. Ukhuwah. Seperti apa? Seperti bangunan yang kukuh. Baik, itu nombor satu. Yang kedua, bukan saja ukhuwah, tetapi nak menggambarkan kesatuan umat Islam. Tidak ada perbezaan, tidak ada pangkat, darjat. Sebab tu sah, dia tak letakkan, oh, kamu kedudukan, ada PhD, sah nombor satu. Ataupun kamu ada Datuk Seri. Datuk Seri ni nombor satu. Kalau kamu ni tak ada, kamu belakang. Pekerjaan kamu, gaji 20,000 ke atas, duduk nombor satu. Allah. Tidak ada kasta. Sebab tu, ia menggambarkan kesatuan umat Islam. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang bukan Islam tertarik. Tetapi kita hari ini tidak. Kita hari ini mengasing-asingkan. Ini yang perlu kita lihat. Yang ketiga, kita kena tahu hikmah dia adalah supaya tidak ada syaitan untuk masuk mewas-waskan kita. Hikmah dia. Dan yang paling besar kata ulama, seperti mana hadis yang saya bacakan tadi, iaitu mereka yang mana memutuskan saf itu, maka Allah akan putuskan rahmatnya. Orang yang menyambung saf itu, maka Allah akan menyambung rahmatnya. Maknanya, kalau rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah sambungkan dengan kita, kita akan merasai kemanisan, kelazatan solat dan keimanan. Tetapi sekiranya kita hari ini diputuskan, sebab itulah solat kita tak rasa khusyuk, tak rasa kasih sayang Allah, disebabkan apa yang kita lakukan. Dan berbalik pada letak kunci, letak handphone, yang ni sebenarnya hukumnya makruh. Disebabkan apa? Disebabkan menyebabkan sesuatu perkara yang boleh menyebabkan kita lalai. Mengganggu. Sebab tu kalau dalam ulama tasawuf, kita kena ingat, dalam fiqh ni dia bukan saja hukum hakam solat. Bukan hukum syariat saja. Dia ada hukum akidah. Sebab tu seorang yang rukuk bukan kerana Allah, solatnya batal. Orang yang sujud bukan sujud kerana Allah, solatnya batal. Tak sah, tak diterima. Begitu juga dengan syariat. Syariat ni maksudnya sah ataupun tidak, rukunnya sempurna ataupun tidak. Dan ada satu elemen yang kita tak bawa masuk, iaitu tasawuf. Sebab tu penjagaan hati ni penting. Dan diajarkan oleh Nabi SAW. Akhlak itu bagaimana? Nak ludah, ada caranya. Bukan kita boleh ludah, kadang-kadang ada makanan tersekat. Ni ramai ni. Caranya bukan kita kena kawan depan. Tak beradab. Tetapi kena keluarkan poket, ataupun ini berlaku pada para sahabat. Di ludahnya, di tapak kaki ataupun di dalam kocek lah kita sekarang ni. Itu adabnya. Maka tasawufnya, kalau kita hari ni letakkan, kan, kemudian handphone kita pula dekat skrin tu depan. Kemudian bila bini call, video call lah tu. Video call. Dia keluar gambar dia, bini dia suruh gambar bini tu menakutkan. Solat pun dah tak khusyuk. Contoh, mata terbeliak. Kan? Abang balik macam tu. Contoh gambar bini dia. Mau solat tak khusyuk. Ni aku solat pun dia cari. Yang ni yang kadang-kadang kita, dia bukan saja orang tu tak khusyuk. Member sebelah pun tengok. Dahsyat betul bini kau ni. Jadi menyebabkan orang lain. Sebab tu ulama tasawuf dia kata apa? Dia disebutkan, untuk kita nak meletakkan lapik ni, letakkan warna putih. Supaya apa? Hari ni minta maaf saya sebut, sejadah-sejadah hari ni ada Kaabah. Gambar Kaabah. Kita yang pernah pergi Mekah, kita Kaabah ni rasa macam sengit pula. Nampak? Tu syaitan. Rasa macam ada kepala khinzir. Minta maaf. Ada kadang-kadang bentuk yang dimain-mainkan. Macam kepala khinzir pun ada. Kita duduk, patutnya kita fokus. Tetapi disebabkan gambar-gambar ni corak-corak, kadang-kadang kita tengok Hijr Ismail macam tak besar sangat. Kat sini lah aku duduk gitu. Jadi bila dia fikir, tak khusyuk. Sebab kita bukan menyembah Kaabah tu, kita menyembah Allah. Sebab itulah sejadah hari ni yang paling baik adalah kosong, supaya kita lebih khusyuk dan ibadah kita lebih sempurna dan lebih tenang. Allahu Akbar. Lepas dijemur, baju dilipat, disimpan dalam almari lama, luruskan saf di dalam solat, kerana solat tiang agama. Allahu Akbar. Jadi kalau doktor nak beli pantun, boleh minggu depan kot balas, insyaAllah. Baik, jadi kita telah pun sampai ke penghujung siaran. Sedar tak sedar, banyak telah pun kita kongsikan doktor berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, luruskan saf. Semoga kita dapat sama-sama amalkan dan juga sampaikan apa yang telah dikongsikan oleh yang berbahagia Dr. Nur Muhammad Hadi. Dan kita minta doktor tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan
dengan asbab doa ini di awal Muharram ni Doktor. Allah Ta'ala berkati kita dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan padamu ya Allah. Amin Ya Allah, pada pagi ini ya Allah, kami mengangkat tangan untuk mengaku kami ni sebagai hamba-Mu ya Allah. Amin. Sesungguhnya kekuasaan itu kekuasaan-Mu ya Allah. Kehebatan itu kehebatan-Mu ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Amin. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Esa. Kami mengakui ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami dunia dan juga akhirat. Amin. Ya Allah, jadikanlah diri kami, anak-anak kami, zuriat kami sentiasa mendirikan solat. Ya Allah, janganlah kami lalai dalam solat ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal ibadat yang kami lakukan. Ya Allah, jadikanlah solat kami dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa-dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah, dalam bulan Muharram ini ya Allah, kami memohon kepadamu, maka lipat gandakanlah amalan-amalan kami, ganjaran-ganjaran kami. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu bersama dengan junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah mereka yang menonton dalam program Tanyalah Ustaz. Amin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga akhirat. Amin. Matikanlah kami ya Allah dalam kebaikan dan janganlah Kau matikan kami dalam keburukan. Amin. Ya Allah, jika ada dalam kalangan kami yang susah, maka bantulah. Amin. Jika ada dalam kalangan kami yang sakit, maka sembuhkanlah. Amin. Jika ada dalam kalangan kami yang mempunyai hajat, maka perkenankanlah hajatnya. Amin. Jika hajatnya itu baik dan diredai oleh-Mu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi diucapkan jazakallah khair kepada Fadil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi atas kesudian berkongsi dengan kita untuk tajuk Luruskan Safmu. Dan saya fikir banyak sebenarnya yang telah pun kita dengarkan daripada Fadil Doktor. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan ilmu pada Fadil Doktor untuk terus membimbing kita, dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Dan terima kasih kepada para penonton. Esok sebagaimana biasa, jam dan juga waktu yang sama, Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran setiap hari, sama ada rakaman ataupun secara live. Kami sajikan kepada anda banyak tajuk-tajuk yang menarik untuk kita sama-sama pelajari dan telusuri dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.